Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Siapapun kita, pasti akan melalui sisi hitam dan putih dalam kehidupan kita. Dalam dunia politik pula terlalu banyak sisi hitam. Selamat datang dan jutaan terima kasih kerana sudi singgah di channel Kedil dari orang yang kecil ini. Walaupun channel kecil dari orang yang kedil, saya cuba membicarakan sesuatu untuk membuka minda kita agar kita tidak dibelenggu dengan pendapat politikus yang cuba menghalalkan cara dan tindakan mereka. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, saya akan membicarakan mengenai Tun Dr. Mahathir, negarawan atau virus politik. Apa pendapat kawan-kawan? Adakah Tun Dr. Mahathir seorang negarawan? Mungkinkah Tun Dr. Mahathir seorang virus politik yang bahaya? Jadi jom sama-sama kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan penerangan ringkas mengenai channel ini bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini. Jom kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih setia di sini untuk menemani saya. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain. InsyaAllah saya akan mengkhususkan channel ini untuk berbicara mengenai isu semasa sahaja nanti. Isu politik dan lain-lain isu semasa. Segmen lain seperti sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story akan saya pindahkan ke channel baru Nur Zaman Production dalam waktu yang terdekat ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita. Jom kita ikuti kupasannya. Tun Dr. Mahathir, negarawan atau virus politik. Sebelum saya mengupas isu Tun Dr. Mahathir, negarawan atau virus politik, saya ingin bertanya pendapat kawan-kawan. Adakah Tun Dr. Mahathir seorang negarawan? Mungkinkah Tun Dr. Mahathir ini seorang virus politik? Saya berkeyakinan ramai di kalangan kita merasakan Tun Dr. Mahathir seorang negarawan ulung negara kita. Ini kerana Tun Dr. Mahathir telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun ketika bersama BN UMNO dan 22 bulan ketika bersama PH. Satu pencapaian yang tak mungkin dapat diatasi oleh sesiapa jua. Di samping itu, Tun Dr. Mahathir yang digelar bapa kemodenan negara, beliau telah merencanakan berbagai pembangunan seperti Jambatan Pulau Pinang, Putrajaya Cyberjaya, Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar Petronas, KLIA
Lebuh Raya Utara Selatan, Gatri Miasat, Litar Antarabangsa Sepang, Proton Saga, Langkawi NDP dan banyak lagi. Tun Dr. Mahathir telah menggunakan segala kekayaan negara untuk melaksanakan berbagai projek. Tun Dr. Mahathir menjedut kekayaan negara dengan melaksanakan projek-projek itu dan mengkayakan kroninya semata-mata. Misalnya, pembangunan Menara Berkembar Petronas. Tapak pembinaannya pada asalnya dimiliki oleh gelanggang lumba kuda dan tanah tersebut bertaraf pertanian, tapi terletak di dalam kawasan tiga segi emas di Kuala Lumpur. Tun Dr. Mahathir telah mengarahkan gelanggang lumba kuda itu pindah atas alasan kesesakan jalan raya. Jadi untuk berpindah dan membuat gelanggang lumba kuda yang baru, mereka memerlukan modal. Maka mereka terpaksa menjual tanah tersebut kepada salah seorang kroni Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Ananda Krishnan, dengan harga ringgit Malaysia 300 juta. Tan Sri Ananda Krishnan telah menukar status tanah itu daripada pertanian kepada tanah komersial dan menjualnya kepada Petronas dengan harga 900 juta atas arahan Tun Dr. Mahathir. Cuba bayangkan, Tan Sri Ananda Krishnan mendapat keuntungan atas angin dengan senang sebanyak 600 juta. Persoalannya, mengapa Petronas tidak dibenar berunding terus dengan pemilik tanah gelanggang lumba kuda tersebut? Begitulah cara Tun Dr. Mahathir menyedut kekayaan negara dan mengkayakan kroninya. Sekiranya pihak Petronas diarah berunding dan membeli terus daripada pemiliknya, pasti Petronas dapat berjimat 500 atau 600 juta. Dan cuba kita ingat pula, kembali zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir ketika negara berhadapan dengan kemelesetan ekonomi dua kali, iaitu sekitar tahun 86, 87 dan 97-98. Adakah Tun Dr. Mahathir menggunakan kekayaan negara berkongsi dengan rakyat marhin yang tertekan waktu itu? Ketika itu, Tun Dr. Mahathir kalut hendak build out syarikat besar yang menghadapi masalah. Beliau tidak pernah pedulikan kesusahan rakyat ketika itu. Adakah pemimpin macam ni kita nak gelar sebagai negarawan? Ikutilah terus. Saya akan kupas bagaimana Tun Dr. Mahathir boleh bertahan sehingga 22 tahun sebagai Perdana Menteri yang keempat. Tun Dr. Mahathir dapat bertahan begitu lama kerana apabila timbalannya mula popular dan mendapat tempat di kalangan pemimpin UMNO, juga rakyat, maka beliau akan mencari jalan untuk menyingkirnya. Timbalannya yang pertama, Tun Musa Hitam. Setelah menjadi timbalan selama lebih kurang 6 tahun, ketika itu sudah mula terkenal dengan pentadbiran 2M, akhirnya terjadi isu Mamali. Tun Musa Hitam diminta melepaskan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kemudian naik pula Tun Ghaffar Baba sebagai timbalan Perdana Menteri pada 10 Mei 1986 hingga 15 Oktober 1990. Beliau dilihat sebagai seorang tokoh penstabil politik Malaysia, ikon tokoh politik kampungan yang berjiwa Melayu tulen. Apabila
melihat Tun Ghaffar Baba mula popular dan mendapat tempat, maka Tun Dr. Mahathir membiarkan Datuk Seri Anwar mencabar beliau. Pada tahun 1993, Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ketika itu ramai merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggantikan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir sendiri beberapa kali mengatakan Datuk Seri Anwar akan menggantikannya. Namun, akhirnya cerita lama berulang lagi. Kali ini, beliau bukan sahaja menyingkir Datuk Seri Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO, malah lebih teruk lagi, Datuk Seri Anwar ditangkap dan dikenakan pelbagai tuduhan yang menjijikkan. Cuba bayangkan, setiap kali Tun Dr. Mahathir menyingkir Timbalan Perdana Menterinya, beliau mempunyai masa 6-7 tahun untuk bergelar Perdana Menteri. Inilah strategi Tun Dr. Mahathir bertahan lama kerana beliau akan mencari jalan menyingkir timbalannya apabila beliau melihat timbalannya mula mendapat perhatian. Akhirnya, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi naik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1999. Tun Dr. Mahathir melihat gelombang reformasi tajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat tempat di hati rakyat. Tun Dr. Mahathir yakin jika beliau terus mengulangi strategi lamanya, maka beliau pasti akan kalah dalam pilihan raya. Menjedari itu, beliau menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 31 Oktober 2003. Pilihan raya pertama Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi telah memenangi PRU tahun 2004 dengan penuh bergaya. Selepas PRU 2008, Tun Dr. Mahathir mula menyerang Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Beliau menggunakan Datuk Seri Najib dan Tan Sri Mahyudin Yassin. Akhirnya, Datuk Seri Najib naik sebagai Perdana Menteri pada 3 April 2009. Namun selepas beberapa tahun, Tun Dr. Mahathir tidak berpuas hati dan berpakat dengan Tan Sri Mahyudin Yassin dan Peguam Negara Tan Sri Gani Patil untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Usahanya dirancang oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyudin Yassin telah dihidu oleh Datuk Seri Najib. Lalu beliau memecat Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Tan Sri Abdul Ghani Patil sebagai Peguam Negara. Lalu Tun Dr. Mahathir bekerjasama dengan Tan Sri Mahyudin Yassin menubuhkan Bersatu. Tun Dr. Mahathir sedar Bersatu secara sendiri tidak akan berjaya mengalahkan Datuk Seri Najib dalam PRU ke-14. Tun Dr. Mahathir telah bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah untuk mendapat restunya menyertai Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju dan perjanjian dibuat sekiranya PH menang, Tun Dr. Mahathir akan dilantik menjadi PM selama 2 tahun dan kemudian diserahkan kepada Datuk Seri Anwar jawatan Perdana Menteri setelah Datuk Seri Anwar mendapat pengampunan. Apabila menjelang 2 tahun, Tun Dr. Mahathir mula bertolak dalih. Diyakini Tun Dr. Mahathir langsung tidak berniat menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti perjanjian yang dibuat sebelum PRU 14. Tun Dr. Mahathir melalui kepimpinan Bersatu telah meminta kerjasama beberapa buah universiti menganjurkan Kongres Maruah Melayu yang diadakan di Stadium Malawati Shah Alam. Upacara perasmiannya dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir sendiri yang juga akan menyampaikan amanatnya. Di acara ini mereka
menjemput pemimpin politik dan NGO Melayu kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Acara ini adalah signal yang Tun Dr. Mahathir tidak akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma beliau sedang mencari helah dan mengatur strategi apa yang harus dilakukan. Apabila bahang telah memuncak, golongan pro Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan agar Tun Dr. Mahathir menunaikan janji yang telah dibuat. Sementara mereka yang tidak mahu Datuk Seri Anwar juga memberi tekanan. Akhirnya Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri begitu sahaja. Hakikatnya, sebelum meletakkan jawatan, Tun Dr. Mahathir perlu memaklumkan kepada Majlis Presiden PH kerana majlis tersebut yang menamakan beliau sebagai Perdana Menteri. Akibat tindakan itu, maka Tan Sri Mahyudin dan Datuk Seri Azmin Ali telah mengatur langkah Sheraton. Mereka mengumpul ahli Parlimen UMNO, PAS dan juga ahli Parlimen Bersatu dan PKR yang menjumlahi mereka. Pada awalnya dikatakan Tun Dr. Mahathir akan menyertai mereka. Entah mengapa, beliau memutuskan untuk menarik diri. Diyakini, beliau dapat merasakan PH masih ada kekuatan dan sekiranya beliau menyertai mereka, yang mengatur langkah Sheraton, maka tidak akan ada orang yang akan mengganggu gugat kekuatan PH nanti. Begitulah permainan politik kotor Tun Dr. Mahathir. Kalau kita kaji dari awal pelibatan beliau dalam politik, bukan sekadar 3 orang timbalan dan 2 Perdana Menteri yang menjadi mangsa permainan politiknya. Malah pemimpin politik yang jauh lebih awal juga menjadi mangsa. Di awal penglibatan Tun Dr. Mahathir dalam politik, beliau juga telah mengkritik kepimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra. Pada pilihan raya ketika dalam tahun 1964, Tun Dr. Mahathir dipilih sebagai ahli Parlimen Kota Star selepas menewaskan calon Parti Islam se-Malaysia dengan majoriti 60.2%. Beliau menjadi ahli majlis tertinggi pada tahun 1965. Dalam pilihan raya 1969, beliau ditewaskan oleh calon PAS Haji Yusof Rawah dengan cuma 989 undi sahaja. Selepas itu beliau mengumumkan bahawa beliau tidak memerlukan undi orang Cina untuk mencapai keputusan. Berikutan kekecewaan itu, Tun Dr. Mahathir telah menulis surat terbuka kepada Tunku Abdul Rahman. Dalam pilihan raya 1969, juga perikatan menang tipis dan rusuhan kaum mula berlaku. Rentetan daripada peristiwa itu, Tun Dr. Mahathir telah menulis sepucuk surat kepada Tunku Abdul Rahman supaya meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Surat yang bertarikh 17 Jun 1969 kemudian diedarkan kepada seluruh penjawat awam. Antara isi kandungan surat tersebut, Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Tunku merupakan punca kepada rusuhan kaum itu berlaku. Ini berkaitan dengan tindakan Tunku yang merayu kepada Sultan Johor dan Perak mengubah hukuman mati yang dijatuhkan kepada sejumlah ahli Parti Komunis yang membantu Indonesia semasa era konfrontasi kepada hukuman penjara seumur hidup. Itu menyifatkan bahawa Tunku terlalu lembut dan mudah patuh pada puak-puak terlampau tersebut.
Isi lain di dalam surat tersebut, Tun Dr. Mahathir menyatakan orang-orang kerajaan telah hilang kepercayaan terhadap Tunku. Daripada sudut kepartian, beliau juga mengatakan bahawa orang dari kalangan UMNO dan PAS juga membenci Tunku. Ditambah pula, menurut Tun Dr. Mahathir, kebanyakan orang kerajaan mengundi PAS melalui undi pos. Berikutan peristiwa 13 Mei 1969, Dr. Mahathir dipecat daripada keahliannya, menyatakan dalam Majlis Tertinggi UMNO pada 12 Julai 1969 selepas pengedaran umum surat terbuka kepada Tunku Abdul Rahman Putra. Dalam suratnya, beliau telah mengkritik cara pentadbiran Tunku pada 26 September 1969. Dr. Mahathir juga dipecat keahliannya dalam UMNO. Masa di luar parti, Tun Dr. Mahathir mengarang buku Delima Melayu, The Malay Dilemma. Buku yang mendedahkan dan menganalisa perwatakan orang Melayu telah diharamkan pada tahun 1970 dan pengharamannya hanya ditarik balik selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 18 tahun kemudian. Selepas surat itu tersebar, Tun Dr. Mahathir dipulau oleh orang UMNO pada ketika itu. Ahli UMNO menyifatkan tindakan Tun itu sebagai kurang ajar. Pada 12 Julai 1969, Majlis Mesyuarat Tertinggi memutuskan bahawa Tun Dr. Mahathir dipecat menjadi ahli MKT. Tun Dr. Mahathir juga diminta untuk menarik balik surat tersebut. Tun Dr. Mahathir enggan untuk melakukannya. Sehari selepas itu, rumah beliau digeledah oleh pihak Jabatan Hasil Dalam Negeri dan rakan-rakan rapat beliau mula memulau terhadapnya sehingga merasakan dirinya terbuang. Pada 26 September 1969, akhirnya Tun secara resmi dipecat dari UMNO. Begitulah sikap Tun Dr. Mahathir terhadap Perdana Menteri pertama negara, Tunku Abdul Rahman Putra. Apabila Tun Razak menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir ditarik semula masuk ke dalam UMNO pada 7 Mac 1972 dan dilantik sebagai senator pada tahun 1973. Tun Razak meninggal dunia pada 14 Januari 1976 di London. Tempat beliau sebagai Perdana Menteri diambil alih oleh Tun Hussein Onn. Tapi keputusan Tun Hussein tidak mudah untuk melantik timbalan Perdana Menteri. Tun Hussein dan Mahathir tidak sekutu rapat dan Tun Hussein tahu pilihan Tun Dr. Mahathir akan tidak menyenangkan Tunku Abdul Rahman yang masih hidup dan dihormati sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Selepas 6 minggu tidak dapat membuat keputusan, banyak yang terkejut bila Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Tun Hussein. Pelantikan itu bermakna Tun Dr. Mahathir adalah pengganti kepada Perdana Menteri. Pada pertengahan tahun 1981, Hussein Onn mengumumkan persaraan dan menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai penggantinya. Pada 16 Julai 1981, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat.
peletakan jawatan Tun Hussein On sebagai Perdana Menteri, berikutan tindakan Sulaiman Palestin yang mencabar kedudukan Tun Hussein On sebagai Presiden UMNO. Ramai berpendapat Sulaiman Palestin adalah proksi Tun Dr. Mahathir. Walaupun Tun Hussein On menang dengan mudah kerana Sulaiman Palestin hanya mendapat 250 undi, sementara Tun Hussein On mendapat 898 undi. Namun Tun Hussein On merasa tidak senang dengan cabaran itu kerana telah memecah tradisi UMNO. Ekoran cabaran itulah Tun Hussein On melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia pada 16 Julai 1981 kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Tun Dr. Mahathir, negarawan atau virus politik. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Berdasarkan pembicaraan di atas, pada pendapat kawan-kawan, adakah Tun Dr. Mahathir itu seorang negarawan atau virus politik? Bagi saya, Tun Dr. Mahathir adalah virus politik. Tun Dr. Mahathir telah menyebabkan politik negara menjadi tidak stabil. Hari ini, Tun Dr. Mahathir mendapat pembalasannya apabila menerima kekalahan yang amat memalukan dalam pilihan raya ke-15 yang lalu. Beliau bukan saja kalah, malah hilang di posisi. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah dan mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.